Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita hadir ke surau, dan insya-Allah kita menyambung kembali kuliah sirah nabawiyah dengan menggunakan kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rahiqil Maktum. Dan kita akan menyambung pada silsilah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam musim bulan Maulid, sesuai dengan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita membicarakan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi sebelum kita meneruskan pengajian kita pada malam ini, marilah kita membuka majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين آمين اللهم آمين. Sebelum ini kita telah bicarakan dalam tajuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda, nasab keturunan Nabi hingga Nabi Adam. Ada 3 bahagian dan riwayat yang sahih yang diterima, iaitu yang pertama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah hingga Adnan. Kemudian bahagian yang kedua berlaku ikhtilaf, ada yang terima, ada yang tak terima, iaitu dari Adnan hingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian pada bahagian yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ni kebanyakannya tidak diterima kerana Allahumma salli Muhammad yang disebutkan dalam pertemuan yang lalu, kerana dari sudut dalil lah, dari sudut kita nak sebut, nak mengesahkan, iaitu dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam alaihissalam. Cuma dalam kitab ini disebutlah, disebutkan juga untuk bahagian yang ketiga dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Adam alaihissalam. Baik, kemudian telah pun kita bicarakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu cerita sikit tentang moyang Nabi, iaitu Hashim. Kemudian tua Nabi Abdul Muttalib. Dan kita akan masuk sedikit dalam membicarakan tentang
Satu ketika telaga Zamzam itu tertimbus, ataupun ditimbuslah, ya, oleh puak Jurhum, ya, sebelum mereka meninggalkan Mekah, ya. Sebelum mereka dikalahkan dan belum mereka meninggalkan Mekah tu, mereka, kita nak sebut, tutup telaga Zamzam. Sehinggalah disebutkan riwayat ringkasan peristiwa yang mana berlaku kepada Abdul Muttalib, tuan Nabi, bermimpi dan melihat dalam tidur bahawa beliau diperintah menggali telaga Zamzam, dan diperlihatkan juga tapaknya kepada beliau dalam mimpi tersebut. Jadi tiga ni telaga Zamzam itu tertimbus, makna bukan kering, ya, kerana telaga Zamzam ini tidak pernah kering. Walau banyak mana pun orang mari minum, tak pernah kering. Cuma 3 dasar ini dia tertimbus, makna tersembunyilah. Baik. Maka dalam mimpi Abdul Muttalib, ya, ditunjukkan akan tapaknya telaga Zamzam itu digali. Beliau terus menggali dan menjumpai barang-barang yang dikambus oleh kabilah Jurhum semasa mereka melarikan diri dari Makkah. Itu sebut tadi, ya. Mereka ini berkuasa seketika di Makkah, kemudian dirampah balik, ya, kalahlah dalam peperangan ni. Maka puak Jurhum ni lari. Sebelum lari tu mereka ni dululah, termasuk dalam menimbus ataupun menutup kembali telaga Zamzam tersebut. Di antara barang-barang tersebut ialah pedang-pedang, baju besi, 2 anak patung berbentuk kijang yang diperbuat dari emas tuling. Dari pedang-pedang tadi dibinanya pintu Kaabah, dan 2 patung kijang tadi diletakkan di pintu Kaabah. Jadi setelah ditemui tadi ni, barang yang disembunyikan tadi, diletaklah, ya, dibinanya pintu Kaabah pedang tadi. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, patung kijang tadi diletak di pintu Kaabah. Beliau mengadakan sistem pembayaran minuman Zamzam kepada jemaah haji. Masa ni setelah digali semula, ada bayaran lah. Setelah telaga Zamzam tadi menampilkan Abdul Muttalib, maka pihak Quraisy cuba mencabarnya dengan berkata, "Ayuh, biarlah kami berkongsi dengan kamu." Jawab Abdul Muttalib, "Tidak, aku tidak akan lakukannya kerana Allah telah memberi keistimewaan kepadaku." Jadi setelah mana Abdul Muttalib gali jumpa ni balik, maka yang menguruskan telaga ni Abdul Muttalib lah. Pasal dia yang jumpa, dia yang gali semula, jumpa balik. Maka kabilah yang lain tu, kita nak sebut berasa cemburu lah, iri hati. Jadi minta untuk berkongsi. Maka Abdul Muttalib kata, dah boleh, ni pasal ditentukan oleh Allah lah, ya, kerana beliau mimpi tadi, Allah tentu kepada dia untuk jumpa, untuk gali balik telaga Zamzam ini. Mereka tidak membiarkannya, justru itu mereka keluar mencari keadilan hinggalah mereka bertemu dengan Banu Sa'ad. Tapi dalam perjalanan mereka, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada mereka sesuatu yang membuktikan bahawa telaga Zamzam itu mempunyai keistimewaannya, dan ia adalah hak Abdul Muttalib. Yang mana nak turun ni, ya, nak turun nasab tadi ni, generasi ni, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Abdul Muttalib bernazar sekiranya Allah mengurniakan beliau dengan 10 orang anak lelaki. Nazar Abdul Muttalib bernazar kerana dapat tadi itu pengurusan telaga Zamzam ni. Jadi dia bernazar sekiranya dia dapat 10 orang anak lelaki sehingga mereka balik, 10 orang tu hidup sampai balik gitu, maka akan disembelihkan atau akan dikorbankan salah seorang dari mereka di tepi Kaabah. Ini nazar, makna bersumpah lah. Ringkasan peristiwa kedua, itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua iaitulah tentang tentera Abraha yang berkait dengan tahun gajah, di mana Abraha As-Sabbah Al-Habashi, wakil penguasaan Al-Yaman bagi pihak An-Najashi, Raja Al-Habsyah,
melanggar Kaabah, iaitu setelah mana beliau mendapati seluruh bangsa Arab berkunjung ke Kaabah menunaikan ibadah di sana. Oleh itu beliau membina sebuah gereja besar di Sana'a untuk mengalih pengaliran dan kunjungan bangsa Arab ke sana. Jadi dia buat gereja besar yang comel, Allahumma salli Muhammad, di Sana'a, di tempat dia ni, di Habsyah ni, untuk jemaah yang tadi ni mengerjakan ibadah di Mekah, di Kaabah tu, beralih mai ke tempat mereka. Baik. Setelah hal ini diketahui oleh salah seorang Arab dari keturunan Kinanah, maka pada satu malam beliau memasuki gereja tadi dan bersembahyang dengan najis-najis. Apabila hal ini diketahui oleh Abraha, beliau marah dan meradang dan menghantar angkatan tenteranya sebanyak 60,000 orang askar menuju ke Kaabah untuk membunuhnya. Baik, ini riwayat dalam Ar-Rahiqil Maktum. Juga disebut dalam riwayat Sirah Nabawiyah di Ibn Hisham bahawa kenapa Abraha ni meradang marah ni, kerana setelah dibina gereja yang besar, yang cantik, yang indah, bertatakan permata dan sebagainya, masyarakat Arab ni tak berpindah, masih lagi pergi ke Kaabah. Jadi dia tak puas hati, marah, maka inilah dihantar tentera untuk menyerang Kaabah. Mana ada beberapa riwayat lah. Dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum disebut ada seorang pemuda Arab yang kerana sikap daripada Habsyah ni, Abraha ni dalam berkehendak untuk buat gereja besar, berkehendak ada orang Arab mari ke tempat dia, jadi dia rasa macam tak puas hati. Jadi dia masuk ke gereja ni, dia nak mengotori lah, bahasa kita mengotori gereja tersebut. Ini riwayat dalam kitab ni. Beliau menunggang seekor gajah yang besar, ini Abraha. Keseluruhan angkatan bergerak dengan jumlah 9 atau 13 ekor gajah. Ini yang kata tentera bergajah. Ada riwayat kata 9, ada kata 13. Banyaklah tu. Kita nak jumpa seekor pun payah, nak bawa seekor pun payah dah. Beliau bergerak sehingga tiba di tempat bernama Al-Mughammas. Di sana beliau menyusun pergerakan tenteranya. Gajahnya sendiri bersedia untuk memasuki Kaabah. Apabila mereka tiba di tempat bernama Wadi Muhsar, di lembah Muhsar yang terletak di Muzdalifah dan di Mina, gajah-gajah itu pun berhenti. Gajah yang kata 9 ekor, 13 ekor ni, bila sampai di Muzdalifah ni, Mina ni, gajah ni berhenti, tak si jalan dah, tak si meneruskan perjalanan ke Makkah, ke Kaabah. Apabila dihalalkan gajah itu ke arah timur dan selatan, ia bergerak, ya, ke arah Kaabah ni barat, halau ke barat. Gajah tak si jalan, duduk. Kemudian bila halau mari ke timur, beralih membelakangkan Kaabah, atau ke kanan, kiri, ia jalan. Tidak segi ke Kaabah. Pasal dia tahu ni kan, kerana binatang ni makhluk Allah juga. Jadi dia takut tak bergerak. Walau bagaimanapun apabila dia halalkan ke arah Kaabah, ia tidak berganjak, malah duduk. Dalam keadaan ini Allah Subhanahu wa taala menghantar burung-burung ababil, tayran ababil, lalu melontarkan kepada mereka batu-batu dari neraka, dan mereka menjadi seperti pepohon yang dimakan ular. Batu tu tak besar lah, tapi kesan dia tembuh ni, ya, seperti disebut faja'alahum ka'asfin ma'kul, seperti mana daun yang dimakan ular kan berlubang-lubang. Jadi kena atas tangan ni, tembuh sini, kena atas kepala tembuh. Batu itulah batu neraka yang disebut tadi. Baik. Kemudian disebutkan melontar batu neraka menjadi seperti burung yang dimakan ular. Burung-burung ini dikenali sebagai al-khatatif dan al-balsan. Setiap ekor burung membawa 3 ketul batu, seketul di paruh, manakala 2 ketul lagi dibawa dengan jari kaki. 3 so di paruh, 1 di paruh, 2 lagi di kaki dia, 2 tu melontar, melepaskan. Macam apa? Jet berjuang, jet lontar apa? Melepaskan tembakan tu. Macam tu. Ya, jet tu pun
Tiru ni toiron api lupan. Baik. Kemudian apabila batu-batu ini mengena manusia, maka hancur binasalah mereka. Tetapi tidak semuanya yang terkena, kerana ada di antara mereka yang bertempiaran lari meninggalkan tempat kejadian, dan di sepanjang jalan mayat bergelimpangan. Sementara Abraha pula terkena sejenis penyakit yang menyebabkan jari jemarinya tertanggal dan jatuh satu persatu. Ini kita katakan azablah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang berkehendak nak merosakkan rumah Allah, Kaabah tu. Baik. Kemudian Abraha tu kesan dari tu, jari jemari dia tu tertanggal jatuh sikit-sikit. Sampailah habis, sampai mati ya. Sesampainya di Sana'a, beliau menjadi seperti seekor anak ayam. Dadanya terbelah dua, hati dan perut terburai keluar, dan akhirnya tamatlah riwayat Abraha. Mati kita. Tapi Abraha ni lewat sikit lah. Dia tidak yang lain kena batu-batu tadi, matilah di tempat tu. Orang-orang Quraisy pula melarikan diri ke celah-celah lorong bukit, dan ada yang lari ke puncaknya kerana takut dengan ancaman Abraha. Ketika mana Abraha pergi serang ni, masyarakat Arab Quraisy ni takut lagi, sembunyilah. Pasal tak mampu nak lawan. Tak mampu nak lawan Abraha ni, tentera bergajah ni. Maka pakak sembunyi, pakak lari masuk celah-celah lorong bukit atau puncak bukit kerana takut dengan ancaman. Tetapi setelah apa yang berlaku kepada tentera Abraha, mereka pembulan semula ke rumah dengan selamat. Apa dah berlaku pada Abraha ni tanpa dihalang oleh manusia, kan? Mereka pakat takut lari ni, kan? Mereka dah nampak ni tak boleh, tak ada orang boleh halang. Abraha nak serang Kaabah, nak hancur Kaabah. Tetapi Allah Azza wa Jalla yang memelihara Kaabah. Allah mari burung dah. Tidak Allah mari binatang besar seperti gajah, tak. Allah mari burung. Sebagai nak memperlihatkan, walaupun dilihat pada sisi ketenteraan manusia tu, wah hebat, tak mampu, tak ada yang boleh halang. Tapi Allah mendatangkan makhluk Allah juga, binatang yang kecil, sebagai nak memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat besar dia punya ibrah, pengajaran kepada kita. Bila mana Allah berkehendak memelihara, walau datang bagaimanapun, tentera hebat macam mana pun, dia disebutkan tentera Abraha ni hebat, tak mampu dihalang. Dia kata pagi-pagi masyarakat Arab Quraisy ni hancur dah Kaabah. Hancur dah, tak boleh nak halang dah. Depa pun tak berani nak halang, depa sembunyi lagi, kan? Pada depa ni hancur dah Kaabah. Hancur dah Kaabah, kita tak boleh dah tawaf ibadat dekat Kaabah, hancur dah. Gitu. Lebih kurang gitulah pada persepsi tanggapan mereka kerana diserang oleh tentera bergajah Abraha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa menyelamatkan Kaabah dari serangan Abraha. Baik. Peristiwa ini berlaku dalam bulan Muharram, sekira 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 50 atau 50 hari. Mengikut pendapat terbanyak, tarikh ini bersamaan dengan penghujung bulan Februari atau awal bulan Mac tahun 571 Masihi. Tahun 571. Ia merupakan pendahuluan yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi dan rumahnya, Baitullahil Haram. Kerana bila kita melihat ke arah Baitul Maqdis, kita mendapati kaum musyrikin, golongan seteru Allah, telah menguasai kabilah ini, sedangkan penduduknya kaum Muslim, sebagaimana yang terjadi ke atas Bakhta Nasar pada tahun 70 Masihi. Cuma bezanya Kaabah tidak dikuasai oleh golongan Nasrani Yaman yang dianggap sebagai Muslim, sedangkan penduduknya adalah kaum musyrikin. Itu kerana kedua ni adalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kiblat lah, kiblat umat Islam. Baitul Maqdis kiblat mula-mula, kemudian ke arah, barulah ke arah Kaabah. Baik. Kemudian disebutkan tadi peristiwa Telaga Zamzam tadi. Kemudian pengurusan Telaga Zamzam itu berpihak kepada Abdul Muttalib
Dan Abdul Muttalib ini bernazar yang kita sebut tadi kan. Bila mana dia ada dapat anak 10 orang, anak lelaki 10 orang, dan dia besar sampai balik, maka dia akan sembelih atau korban seorang daripada 10 tu. Abdul Muttalib mempunyai 10 orang anak lelaki sesuai dengan nazar dia, Allah kurnia, iaitu Al-Harith, Az-Zubair, Al-Talib, Abdullah, Hamzah, Abu Lahab, Al-Ghidah, Al-Muqawwim, Safa dan Al-Abbas. Ada pendapat yang mengatakan mereka semua sebelah dengan memasukkan qatam, walau ada yang mengatakan 13 orang dengan menambahkan Abdul Ka'bah. Maka mari riwayatlah cuma 10 orang. 10 tak kurang dari 10. Pasal hak nazar tadi 10, maka tak kurang daripada 10 orang anak lelaki anak lelaki Abdul Muttalib. Kemudian disebutkan manakala anak-anak perempuannya pula 6 orang, iaitu Baidah dikenali sebagai Ummul Hakim, Barrah, Atikah, Safiyah, Arwa dan Umaymah. Abdullah ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya Fatimah binti Amr bin Aiz bin Amr bin Amran bin Makhzum bin Yaqazah bin Murrah. Abdullah adalah sebaik-baik anak Abdul Muttalib, sebersih dan sesayang anak kepada Abdul Muttalib. Abdullah ni anak yang paling disayangi Abdul Muttalib, sebaik-baik anak. Ini hak nasab Nabi nak lahir ni. Daripada Abdullah yang disebutkan dalam riwayat ni adalah sebaik-baik anak dan anak yang paling disayangi oleh Abdul Muttalib. Beliau bergelar anak korban atau anak sembelihan kerana Abdul Muttalib telah berjanji sekiranya beliau memperolehi 10 orang anak lelaki dan memastikan di mana mereka semua berupaya menjaganya, beliau akan menyembelih seorang dari mereka. Nazar tadi. Nazar ini telah diberitahu kepada mereka semua dan mereka mentaati kata-katanya itu. Jadi orang Arab ni bila dia bernazar, berjanji ni, dia tunai janji. Nama-nama mereka ditulis pada anak panah. Nama 10 orang anak. Ni besar dah lah, anak kata dah balik belakang dah. Nama-nama mereka ditulis pada anak panah untuk dicabut undi dan diberikan kepada penjaga berhala Habal atau Hubal. Setelah dicabut kali pertama, naik nama Abdullah. Dari 10 orang cabut, naik nama Abdullah. Jadi anak korban tadi digelar anak korban pasal naik nama Abdullah. Abdul Muttalib pun menghantar Abdullah dan bila undi dibawa ke Kaabah untuk disembelih. Bila undi yang naik nama Abdullah tadi. Tapi pihak Quraisy melarang beliau berbuat demikian, terutama bapa saudaranya dari sebelah ibunya yang berketurunan Bani Makhzum dan saudaranya Abu Talib. Justru itu, kata Abdul Muttalib, orang yang berada di sekeliling telah membukakan pendapat mereka supaya beliau bertanya tukang tili. Pergi tanya tukang tili, adakah cara untuk nebus nazar ni sumpah. Beliau telah disuruh supaya membuat cabutan undi dengan perterahan untuk Abdullah 10 ekor unta. Jadi diberitahu oleh tukang tilik ni, nak tebuh ni, siap kali cabutan undi naik nama Abdullah 10 ekor unta. Itu cabut undi lagi, naik nama Abdullah lagi 10 ekor unta. Sehinggalah undi itu berpihak kepada unta. Jadi 2 undi je lah. Kalau sebelum ni 10 undi pada 10 orang anak kan. Kemudian datang sini ni, maka dah kira Abdullah lah yang kena korban. Jadi sebagai nak tebuh tadi, mari dua. Satu kalau naik nama Abdullah 10 ekor unta. Sehinggalah naik nama unta, tak naik nama Abdullah. Sekiranya masih keluar undi Abdullah, hendaklah ditambah 10 lagi sehingga Tuhan reda menerimanya. Tabur undi naik Abdullah lagi 10 ekor. Tabur lagi naik 10 ekor. Siapa lah cabut? Naik unta. Sekiranya terkena undi atas unta, maka disembelih unta itu. Iaitu beliau kumpulan ke rumah dan membuat cabutan undi di antara Abdullah dan 10 ekor unta. 10 ekor unta. Satu Abdullah, satu lagi 10 ekor unta. Cabutan pun dibuat dan setiap kali dibuat pastinya terkena Abdullah hinggalah bilangan unta meningkat menjadi 100 ekor.
Jadi 10 kali cabutlah. 10 kali cabutan undi barulah naik unta. Makna 9 naik Abdullah, yang ke-10 naik unta. Jadi 90 tambah 10 hak unta tadi 100. Baik, hinggalah unta meningkat menjadi 1 ekor, barulah terkena ke atas unta. Maka disembelih unta-unta tadi dan dagingnya diberikan kepada orang. Jadi 1 ekor unta. Kerana ni semua ni telah direncanakan dengan begitu rapilah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam korban ni lah, korban unta ni 1 ekor. Baik, kebiasaannya bayaran pampasan orang Quraisy dan Arab pada setiap satu kis itu ialah 100 ekor unta, dan adat ini disetujui dalam Islam lah. Hak yang kata kena Allah SWT dian ya, 100 ekor unta. Baik, mengenai ini Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, "Aku ini anak kepada 2 orang korban, iaitu Nabi Ismail dan Abdullah." Jadi kedua-dua ni hampir nak dikorbankan lah. Nabi Ismail pun cuma Allah tukar dengan kibas, jadi disembelih kibas. Abdullah pun juga dah naik undi Abdullah awal tu naik nama Abdullah. Jadi Abdul Talib buat dah disembelih ni. Cuma masyarakat Arab masa tu berasa macam tak ada kau jalan lain nak ganti, nak tebus. Maka bawa pergi atas cari tukang tilik kan. Maka ditilik tengok, boleh dengan tadilah ya, dengan undian Abdullah dengan 10 ekor unta tadi. Akhirnya dalam setengah riwayat yang lain, kerana Abdul Muttalib ni kita nak sebut lagu mana, nak betul-betul sedap hati kan. Kerana 9 kali naik Abdullah, kali 10 naik unta ya. Kalau sebut umpamanya kitab Sirah Nabawiyah di Ibn Hisham disebutkan, lepas 10 tu Abdul Muttalib nak lagi sekali, supaya nak betul-betul pasti. Kali ke-11 naik unta juga. Jadi barulah dia berakhir di situlah, yakin dah lah untuk 100 ekor unta disembelih. Baik, Abdul Muttalib memilih Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahrah ibni Kilab sebagai teman hidup Abdullah. Aminah merupakan perempuan termulia dalam kalangan Quraisy dari segi nasab, keturunan dan kedudukan. Kita nak sebut dari sudut nasab keturunan Nabi SAW. Abdullah telah mendidurinya di Makkah. Tidak lama selepas perkahwinan itu, Abdul Muttalib telah menghantarnya ke Madinah untuk memperolehi tamar di sana, dan beliau meninggal di Madinah, Abdullah. Ketika mana Aminah hamil mengandungkan Nabi SAW. Ada pendapat mengatakan beliau keluar untuk berniaga ke negeri Syam bersama golongan Quraisy, bersama dengan masyarakat Quraisy ni. Beliau singgah di Madinah dalam keadaan sakit, berakhir dengan wafat di sana, dan dikebumikan di An-Nabirah Al-Ja'di. Usia beliau pada ketika itu 25 tahun. Abdullah ayah Nabi meninggal usia 25 tahun muda. Beliau wafat sebelum kelahiran Rasulullah SAW, sebelum lahir Nabi. Nabi Rabu Aminah. Ini adalah pendapat terbanyak ahli sejarah. Namun ada pendapat mengatakan bahawa beliau meninggal 2 bulan selepas kelahiran Rasulullah SAW. Ada riwayat lain lah. Ada pandangan yang lain. Cuma pandangan yang kuat, yang terbanyak ahli sejarah tadi, ketika Nabi SAW dalam kandungan ibu. Baik. Keseluruhan peninggalan Abdullah ialah 5 ekor unta, sekumpulan kambing, seorang hamba perempuan dari keturunan Habsyah, dikenali dengan nama Ummu Aiman, dan beliau adalah pengasuh Rasulullah SAW. Ini cerita mari sampai Allahumma salli ala Muhammad, ayahanda Nabi lah. Ayahanda Nabi wafat ya, ketika mana Nabi SAW berada dalam kandungan ibu. Cuma ada pandangan yang sedikit
yang apa janggal ini, iaitu disebutkan ayahnya wafat ketika Nabi berusia 2 bulan. Cuma yang masyhurnya ketika dalam kandungan ibu. Jadi kita pegang yang masyhurlah, pandangan yang masyhur, pandangan yang terbanyak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam anak ibu. Jadi Nabi tidak pernah melihat ayahlah. Karena lahir-lahir ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Baik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Jadi kita tu sikit cerita tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu para rasul, telah dilahirkan di Syuaib Bani Hashim di Makkah pada pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal di permulaan tahun gajah. Tahun gajah tadi. Tentera bergajah tadilah, peristiwa tentera bergajah dirakamkan dalam kitab sebagai nak menceritakan tahun itu. Kerana pada masa dan zaman ini perkiraan tahun Hijri itu dah mula lagi. Mula 1 Hijri itu merujuk kepada tahun hijrah Nabi yang ditentukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nak tentu tahun 1 sehingga kita hari ni kan 1442 Hijri itu. Jadi sebelum tu tahun apa? Tahun dilihat kepada peristiwa besar berlaku pada tahun tu. Kalau tahun kelahiran Nabi ni peristiwa gajah Abraha serang Kaabah, jadi dinamakan tahun gajah. Dan tahun ke-40 dalam pemerintahan Raja Kisra Anushirwan bersamaan 20 atau 22 April tahun 571 Masihi mengikut perkiraan ulama agung Muhammad Sulaiman Al-Mansufuri dan pentahqiq Falak Mahmud Bashar. Baik, Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahawa ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, ketika aku melahirkannya, satu cahaya telah keluar dari farajku menerangi mahligai-mahligai di negeri Syam. Periwayatannya hampir sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah. Beberapa irhasan, beberapa perkara pelik. Irhas, perkara pelik yang dikurniakan kepada para anbiya wal mursalin sebelum diutus menjadi Nabi Rasul. Irhas, iaitu petanda-petanda kebangkitan seorang Rasul telah berlaku beberapa ketika sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Di antaranya runtuhan 14 anjung Dewan Kisra Parsi, terpadamnya api yang disembah penganut Majusi, robohnya gereja-gereja di sekitar Tasik Sawah setelah sebelum ini penuh sesak dengan para pengunjung. Riwayat oleh Al-Baihaqi tetapi tidak disepakati oleh Al-Ghazali. Sebaik saja baginda dilahirkan, ibunya Aminah segera memberitahu kepada Datuk baginda Abdul Muttalib mengenai perkhabaran yang baik itu. Dengan itu Abdul Muttalib terus mengambil dan membawa baginda ke dalam Kaabah untuk berdoa dan bersyukur kepada Allah. Beliau telah memilih nama Muhammad sebagai nama kepada cucunya. Nama itu tidak pernah dinamakan kepada sesiapa pun oleh bangsa Arab sebelum ini. Nama Muhammad ini, Muhammad itu Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada Nabi. Walaupun berkurung ni, walaupun beribu tahun sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad ni, nama itu tidak terdetik bagi ibu dan ayah untuk beri kepada Nabi. Karena Allah Subhanahu wa taala simpan tu nama tu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, special untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun masyarakat Arab tu maksudnya Muhammad ini boleh jadi bukan bahasa Arab kan, yang terpuji itu, tapi depa tak terfikir pun nak bagi nama Muhammad. Sehinggalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nama itu tidak pernah dinamakan kepada siapa pun oleh bangsa Arab sebelum ini. Di hari ke-7 beliau telah mengkhatamkan cucunya itu mengikut kebiasaan bangsa Arab. Baik. Kemudian sikit lagi sebelum mari peristiwa penyusuan oleh Halimatus Sa'diyah yang datang ke Mekah untuk mendapatkan bayi susuan. Masyarakat Arab beginilah,
sebagai wanita yang berada di perkampungan yang mempunyai anak, biasa golongan yang miskin. Jadi mereka pergi ke Makkah, pergi ke bandar untuk nak mencari anak sesuan, mengambil upah lah. Jadi demikian juga Halimatus Sa'diyah, dia cari anak sesuan di Makkah. Baik, penyusuannya yang pertama selepas ibunya ialah daripada Thuwaibah, hamba Abu Lahab, bersama anaknya bernama Masruh. Dengan itu beliau menjadi saudara sepenyusuan dengan baginda. Sebelum ini Thuwaibah juga telah menyusukan Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa Nabi, dan setelah beliau Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad menceritakan tentang peristiwa bagaimana Halimatus Sa'diyah mendapatkan Nabi SAW sebagai anak susuan. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana awalnya Halimatus Sa'diyah ni menurut keinginan dia tak mau ambil. Dia bukan setakat Halimatus Sa'diyah, semua kita sebutkan wanita-wanita lain yang mari ke Makkah nak dapatkan anak susuan, semua pakat tak mau pasal Nabi SAW anak yatim. Jadi pada perkiraan mereka anak yatim ni dari sudut kita nak sebut yang ialah yang nak menguruskan dari sudut bayaran dan upah dan sebagainya. Jadi anak yatim tu pada masyarakat Arab ni satu ialah rendah sikitlah, gitu. Tapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala nak menentukan ni. Akhirnya tak dapat tidur juga Halimatus Sa'diyah kena ambil juga pasal dah tak ada. Dia nak balik, hal lain pakak nak balik dah. Dia tak ada lagi, tinggal lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam setelah mana dia mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disusui dalam perjalanannya pisau-pisau pelik yang disebut irhasat yang berlaku kepada Halimatus Sa'diyah dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad, itu disebutkan perkara pelik melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan irhas, irhas para anbiya wal mursalin, khususnya dalam peristiwa ini irhas Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita dalam SOP PKPP ni lebih kurang 30 minit ni pun dah masuk insya-Allah 10 minit. Jadi insya-Allah kita akan meneruskan pengajian kitab sirah ini sambungan dengan penyusuan ini pada pertemuan yang akan datang sekiranya diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini dalam membicarakan nasab keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah pelihara. Walaupun kita telah bicara dulu bagaimana hubungan lelaki perempuan ni macam-macam ada. Kebanyakannya mari berlaku zina. 4 pecahan dia. Satu, pernikahan yang benar, yang sah. Tapi yang ni sikit. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, perzinaan. Suami suruh isteri pergi tidur dengan lelaki yang dia nak, lahir anak daripada lelaki tu. Boleh jadi kerana cerdik dia, boleh jadi kerana perkasa dia. Yang ketiga, pelacuran. Yang keempat pun pelacuran. Cuma yang ketiga, ada orang yang ditentukan lelaki nak tidur dengan dia, sehingga kan disebutkan maksimum 10 orang ni. Yang keempat ni hak pelacuran biasa. Pelacuran biasa maksudnya orang mari. Walaupun mari boleh jadi 50 orang mengandung, yang kita bicara dulu. Maka nak ditentukan bila mengandung kan nak kena sah anak ni. Jadi nak sah tadi tu dalam 50 orang tu cari tukang tilik siapa dia, tentukan. Gitu. Jadi kebanyakannya mari Allahumma salli ala Muhammad 3/4 tu perzinaan. 1/4 saja jalan yang kita sebut nasab yang terpelihara. Jadi nasab Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalan nasab yang terpelihara daripada zina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena Allah pelihara nasab itu. Karena nak lahirkan Nabi yang akhir, Nabi Khatamil Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mudah-mudahan kita bicarakan ini memberikan kefahaman kepada kita dan menambahkan lagi kecintaan kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dalam khususnya dalam bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, untuk kita berusaha mengikut sunnah yang ditinggalkan Nabi kita kepada kita, agar kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad mendapat syafaat oleh baginda di hari akhirat nanti. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.